ketiga, saya suka bertanya. Saya suka bertanya. Boleh atau tidak saya bertanya? Soalan perlukan kepada senyuman, bukan jawapan. Faham? Senyuman bukan jawapan. Jadi biasanya bila kita tanya dia senyumnya, dia tak jawab. Jadi selalunya yang jadi mangsa kepada soalan saya ialah orang depan lah. Besar di depan kan. Tak apa, nanti kita tengok. Jadi sebelum kita bersama, iaitu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zati Rizwan bin Hasan. Saya saja buat gelapkan nama tu, tak ada masalah. Saya bertugas di bahagian agama dan kaunseling Bakar, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. So, sekarang yang akan bersama dengan adik-adik semua bukan ustaz biasa, ustaz polis. Okay. So, saya harap behave yourself. Tadi pagi bersama dengan budak Darjah 6 Senjo. So saya harap yang ada sekarang di sini tidak sebagaimana budak Darjah 6 lah. Diorang kalau nak jawab, diorang kat kanan, jawab seorang-seorang. Jadi saya harap tingkatan 1 dengan tingkatan 2 diagak up sikit daripada Darjah 6. Boleh? Boleh. Boleh atau boleh pula? Boleh, insyaAllah. Okey. So saya di bahagian agama dan kaunseling, iaitu daripada bahagian agama saya FPD Miri. Saya bahagian unit agama lah, salah seorang daripada 5 orang ustaz yang ada di sana. Dan insyaAllah malam ni kita akan lihat beberapa perkara berkaitan dengan Al-Quran. Saya diberi tajuk berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, dan saya difahamkan program ini juga berkaitan dengan Al-Quran ataupun macam mana. Semua umum. Tengok soalan tadi, ada soalan sejarah kan, bila bapa Nabi meninggal, bila mak Nabi meninggal, semua belum. Banyak soalan. Banyak. Okey. Tak ada masalah pakaian saya sebegini sebab tadi saya daripada Royan. Saya tak dapat nak salin uniform sebab saya pada maghrib tadi terus pakai beginilah. So jadi pun dalam masalah rasanya. InsyaAllah kita akan masuk kepada topik perbincangan kita yang pertama. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Sekuat agak. So ini ialah syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila mana dia mengadu berkaitan dengan ingatan dia kepada guru dia. Imam Syafi'i sebut apa? Syakautu ila wati'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa maksudnya? Tak tahu. Pada satu hari Imam Syafi'i syakautu ila waqi', aku mengadu kepada waqi'. Waqi' ini nama tok gurunya, iaitu aku mengadu kepada guruku su'a hifzi, berkaitan dengan aku tak dapat nak ingat apa yang aku belajar. Ada atau tidak ketika tertentu adik-adik belajar, baca buku, baca satu pun tak ingat. Ada kan? Apa adik-adik buat? Tutup buku, tengok Doraemon. Oh, tak tengok Doraemon, SpongeBob. Kemudian dia mengadu berkaitan dengan dia tak dapat nak, maksudnya ilmu tak dapat nak masuk dalam kepala otak dia. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guru yang membimbing Imam Syafi'i dia bagi panduan apa dia? Ditunjukkan aku jalan, iaitu tarkil ma'asi, meninggalkan benda-benda maksiat. Maksiat, iaitu jangan buat benda yang menyebabkan Allah marah pada kita. Apa dia? Tinggal solat. Okey, mantap. Jangan Darjah 3 jadi 2 pula dah. Tingkatan 2 ke 1? Jadi tingkatan 2 apa? 2 H.
Abang ada kertas tak? Tolong catat kelas mana yang jawab soalan saya. 2H ya? Wakil 2H. Okey. Okey. Apa lagi benda yang menyebabkan kalau kita buat Allah marah kita, kalau kita pulang bekerja Allah marah. Okey, baju merah. Baju berzina kelas berapa? 1. Oh, dulu ikut grup kan? Tadi yang tingkatan 2 tadi grup mana? Grup 8. Yang tadi grup tulis ya, macam grup 8, grup 9. Saya tak tengok siapa yang mana. Perempuan ada grup juga? Siapa yang abang-abang? Abang lah sama. Okey. Apa lagi benda yang kita buat Allah marah kita? Minum arak kumpulan 19. Okey, ini saya nak kamu sebut perbuatan yang Allah marah, yang kita masa buat asal macam zina tu rasa takkanlah budak kecil-kecil macam ni montiak-montiak macam ni dalam zina kan. Jadi apa benda yang salah yang dalam dari kata satu kata buat dia biasa buat kisah jangan jadi budak dia jangan jadi budak tingkatan 1 tingkatan 2 bulan 14 disebut jawab hisap pokok. Adakah hisap pokok? Cuma tak mengaku. Ya abang baju merah. Ya? Apa dia? Berjumpa dengan perempuan. Baju putih sama dia kan? Baju putih abang. Sekejap. Apa dia? Perhatian. Tidak bagi abang, bagi peluang kawan kita jawab, nanti kita jawab pula. Bagi abang. Buka aurat, tidak tutup aurat. Kumpulan mana bang? 10. Minta. Okey, siapa nak jawab lagi? Penting sekolah. Okey. Adalah benda yang boleh menyebabkan Allah marah pada kita. Pertama sekali derhaka mak bapak. Benda yang paling penting. Betul. Yang kedua derhaka guru. Betul. Yang tu betul. Yang kedua kurang ajar dengan orang tua. Apa semua tu masuk dalam derhaka tadi lah. Kemudian apa lagi je? Yang tingkatan 1 dan tingkatan 2 buat. Lagi, tak ada masalah. Maka Tok Guru kepada Imam Syafi'i pesan supaya tinggalkan apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan dosa, supaya benda itu tidak menghalang hafazan daripada pun ilmu daripada masuk kepada otak dia. Dan kemudian Tok Guru Imam Syafi'i dia sebut wa akhbarani, dan juga Tok Guru aku juga bagi tahu kepada aku bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu ialah cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah la yuhda lil li'asi, tidak akan diberi kepada orang yang buat maksiat. Maka adik-adik, panduan daripada syair Imam Syafi'i ialah dalam kita nak dapatkan ilmu, khususnya ilmu agama, yang mana kamu sedang berada dalam masjid, kursus ibadah ini, ialah ilmu-ilmu yang akan memberi manfaat bukan sahaja di dunia tapi juga akhirat. Ilmu naik basikal boleh bagi manfaat tak dalam kubur? Siapa kata tak boleh bagi manfaat? Dia belajar naik basikal untuk pergi ke masjid. Apa sahaja perkara yang digunakan untuk kegiatan yang baik akan dapat pahala. Kan? Dia berjudi, duit judi dia sedekah, boleh dapat pahala tak? Jadi sebelum kita masuk kepada topik yang lebih besar, saya harap kita cuba nyanyi sama-sama dalam jangan menjerit, sebab ini masjid. Kita
Kita cuba ikut. Kita cuba ikut istighfar ni supaya lepas pada ini kita mudah nak belajar. Cuba ikut, cuba ikut. Mudah-mudahan kita baca astagfirullah, ampunkanlah aku wahai Allah, minal khotoya, daripada segala salah aku, segala benda-benda yang mendatangkan dosa. Okey. So bila kita istighfar, mudah-mudahan selepas pada ini kita nak berbicara berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bantu kita bagi kefahaman yang mendalam. Okay. Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Angkat tangan baru jawab. Apa itu Al-Quran? Ya bang. Kitab yang diturunkan oleh Allah. Okey, kumpulan nak abang tak cetak ya. Ada jawapan yang lain? Ya bang, baju merah. Kitab umat Islam. Kumpulan 7. Ada lagi jawapan? Ya kakak. Kitab yang suci. Kumpulan? 15. Kumpulan 15 kitab yang suci. Lagi? Tak angkat tangan jawab. Ya, bajumu. Bajumu, cepat. Kitab dia sebut Al-Quran, apa yang kamu? Kitab panduan orang Islam. Okey. Kumpulan mana bang? Kumpulan 10. Kumpulan 10. Ada jawapan yang lain? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kumpulan 3. Abang baju merah, Mas. Kalam. Oh, mantap. Kumpulan mana tu? Kumpulan 11. Kumpulan 11 boleh 2 kali. Dia sebut kalimah Arab tu. Mantap. Bila kita sebut Al-Quran, kita akan nampak kitab. Bila kita sebut Al-Quran, kita tahu Al-Quran diturunkan kepada Allah. Bila kita sebut Al-Quran sahabat kita sebut tadi panduan umat Islam. Apa maksud panduan umat Islam? Rujukan macam mana? Translator? Panduan? Jalan macam mana? Jalan yang benar, panduan hidup. Oh, mantap. Al-Quran yang mana? Yang dikatakan Al-Quran tu yang mana? Yang kalau kamu masuk masjid, dia ada dalam bentuk buku kan? Adakah itu Al-Quran? Ya. Nak maklumnya adik-adik, yang kita nampak dalam bentuk buku itu nama dia Mushaf Al-Quran.
Al-Quran ialah benda yang tidak nampak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. ada nampak apa-apa keluar daripada mulut dia? Tapi dia ada betul. Dapat rasa dah dalam hati. Bagi orang yang beriman dapat rasa. Itulah Al-Quran. Sebab wahyu turun kepada Nabi tidak nampak. Yang ada yang kita nampak itu mushaf yang dituliskan perkataan-perkataan Al-Quran itu untuk memudahkan kita baca, memahami, menghafal. Okey. Al-Quran ialah apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kita lihat takrif Al-Quran yang diberikan oleh buku Mabahis fi Ulumil Quran oleh ulama-ulama. Okey, ini lebih kepada teori dulu, nanti kita akan tengok. Sebelum tu saya minta maaf, saya nak tanya, jangan tak mengaku. Siapa tak mengaku pendek umur? Siapa sini memang tak boleh baca Al-Quran? Bukan nak jaga aib, bukan nak minta aib, cuma saya nak tahu sahaja. Siapa yang tak boleh baca Al-Quran? Tak ada masalah, saya cuma nak tahu sahaja. Okey, terima kasih, tak ada masalah. Nanti soalan ada di belakang. Okey. Kita nak tengok takrif Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah, sebagaimana abang kita yang baju merah tadi sebut, kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang bila mana kita baca Al-Quran dapat pahala, dikira sebagai ibadat. Bila sebut kalamullah, maksudnya adakah kalam manusia sebahagian daripada Al-Quran? Ni percakapan manusia ni sebahagian daripada Al-Quran atau tidak? Bukan. Kalamullah juga mengeluarkan hadis daripada Al-Quran. Hadis dia bukan Al-Quran. Hadis Nabi kan, bila kita baca di sini Pak adik-adik duduk di masjid ni banyak dengar hadis. Hadis bukan Al-Quran. Hadis Qudsi juga bukan Al-Quran. Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul? Angkat tangan, jawab. Itu je. Ayat apa? 4. Boleh saya tanya detail lagi? Apa 4 ke? Sudah. Taurat, kita dengar abang kita jawab. Taurat, Zabur, Quran, Injil. Mantap. Soalan seterusnya. Kita boleh saya tanya lagi? Apa lagi saya nak tanya soalan? Kalau dia dapat jawab 4 soalan ni, saya bagi hadiah pribadi. 4 kitab tadi diturunkan kepada Nabi mana? Jangan bantu. Diam. Jawab yang mana kamu tahu saja dulu. Injil Isa, Quran Muhammad, maka bila sebut Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Okey, saya nak tanya soalan-soalan basic dia kepada adik-adik. Berapa jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia? 25 lagi. 25 betul. Nah, maklumnya begini, ini sebab saya kata basic. Jumlah nabi yang diutus, dengar, sebab ini sebahagian daripada bab iman, bab rukun iman. Jumlah nabi yang diutuskan Allah kepada para rasul ialah sebanyak 124,000. Siapa tak tulis dia akan lupa. Saya cakap betul. Jumlah nabi yang diutuskan Allah kepada umat manusia 124,000. Daripada 124,000 nabi, ada 313 yang dilantik menjadi rasul. Jelas? Buat simple je. Jumlah nabi yang diutuskan Allah kepada umat manusia ialah sebanyak 124,000.
Daripada 124,313 dilantik menjadi Rasul. Apa beza Nabi dan apa beza Rasul? Siapa boleh bagi tahu? Pakat lebih besar lagi. Apa beza Nabi dan Rasul? Dia beza. Rasul beriman, Nabi tak beriman. Okey, kita tengok sikit. Nabi dan Rasul, persamaan mereka ialah pertama sekali lelaki. Nabi lelaki, Rasul juga lelaki. Yang kedua, Nabi dan Rasul dua-dua dapat wahyu daripada Allah, bukan daripada orang lain. Nabi dapat wahyu daripada Allah, Rasul juga dapat wahyu daripada Allah. Yang membezakan ialah ciri yang ketiga, Nabi bila dapat wahyu hanya untuk diri dia sendiri, tetapi Rasul dia bila dapat wahyu untuk diri dia sendiri dan disebarkan kepada orang lain. Itu sahaja beza. Jelas? Maka Nabi 124,000, Rasul ada 3 yang dilantik jadi Rasul 313. Daripada 313 yang wajib dihafal nama dia 25. Saya sebut wajib, betul? Siapa sini tak hafal nama Nabi dan Rasul? Kenapa tak hafal? Maka cuba hafal. Bermula daripada Adam sampailah kepada Muhammad. Tafsirul khamsatin wa 'ishrina lazim. Kan? Hafalah, gunalah apa-apa masalah, apa-apa kaedah pun nyanyi. Tak salah, lagu rakyat pun ada. Okey. Daripada 25 Rasul yang wajib diingati namanya, berapa Rasul ulul azmi? Berapa Rasul ulul azmi? 10. Apa? Umur berapa? 25. Hanya 5 sahaja Nabi dan Rasul yang dilantik menjadi ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Apa maksud ulul azmi? Basic ni. Ulul azmi maksudnya adalah di antara ramai-ramai para Nabi dan Rasul, inilah 5 orang inilah cabaran dakwah lebih besar, lebih teruk dan lebih bahaya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi satu lagi. Okey, daripada 5 saya bagi dah Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim. Satu lagi. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 Rasul ulul azmi. Okey. Daripada banyak-banyak Rasul, ada 4 sahaja yang dapat kitab, iaitu dia ada Nabi Isa kitab Injil, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Muhammad kitab Zabur, Nabi Zabur Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Okey. So adik-adik, benda ni ialah benda yang berkaitan dengan akidah agama kita. Kita kena tahu juga walaupun kadar sepintas lalu. Okey. Al-muta'abbad bi tilawatihi, iaitu bila mana baca Al-Quran kita akan diberi pahala. Okey. Berapa pahala baca satu huruf Al-Quran? First time dengar jawapan setengah berapa? 1,000. Berapa kata? Okey. Dalam hadis Nabi SAW sebut satu huruf sama dengan 10. Okey. Tapi kita bagi detail sikit, iaitu siapa-siapa baca Al-Quran tanpa wuduk. Siapa-siapa baca Al-Quran tanpa wuduk, contoh ustazah buat tasmik, ada tasmik kan di sekolah bahasa Al-Quran kan. Jadi bila tasmik kita kena baca ayat-ayat Al-Quran. Ada di wuduk sih. Ada ketika ada, ada ketika tidak ada, betul? Maka bila baca Al-Quran tanpa wuduk, satu huruf sama dengan 1. Satu huruf sama dengan 1 pahala, sebab tidak ada wuduk.
Bila kita ambil wudu, kita baca Al-Quran. Satu huruf sama dengan 10 pahala. Banyak sih. Kita baca Al-Quran dalam solat, berapa pahala? Kita baca Al-Quran dalam solat, berapa pahala? Satu huruf sama dengan 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 50 pahala. Maka rugilah orang yang solat tetapi dia tidak membaca sebarang ayat Al-Quran dalam solat dia. Nah, selain daripada Fatihah, cubalah baca surah-surah yang agak. Apa surah yang panjang kita tahu? Wal Asri kan, surah yang paling panjang kita tahu kan. Oh ya Allah, aku pun tak hafal. Okay. Secara mudah, Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatihi, bila baca dapat pahala. Baca komik dapat pahala sih. Baca novel dapat pahala tak? Baca buku matematik atas alasan ilmu, baca buku dapat pahala. Tapi pernah tak orang baca buku matematik dia gelak-gelak sorang-sorang? Cikgu macam tak. Okey, soalan seterusnya. Apa yang ada dalam Al-Quran? Ya bang, 30 juzuz. Kisah Nabi apa? 30 juzuz. Ya, Nabi Muhammad. Tak, apa yang ada dalam Al-Quran yang kita pernah baca? Surah. Maksud saya, memang dalam Al-Quran ada 30 juzuz tu. Dalam Quran ada 30 juzuz. Berapa huruf Al-Quran? Tidak terkira. Ada yang paling, jawapan paling lemo ialah 6,666. Wallahu alam, tapi biasa. Tapi itu jawapan paling lemo 6,666. Orang kata ayat apa ni? Huruf Al-Quran. Berapa surah dalam Al-Quran? Surah dalam Al-Quran. Kau baca Quran mana? Nah, surah dalam bilangan surah dalam Al-Quran ada berapa? Ni nak berkenalan dengan Quran ni. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 100. Lagi 300. Oh mantap. Ni siapa ustaz korang ni? Okey. Al-Quran pun tak pernah tengok belakang dia ni. Ni naya ni kata ditumbuk pokok seseorang dah. Surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Okey, ada 114 surah dalam Al-Quran. Okey, ni saya tanya soalan-soalan basic untuk berkenalan dengan Al-Quran lagi. Nampak sangat kita ni jauh daripada Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran semua surah dimulakan dengan Bismillah. Betul sih? Tapi dalam Al-Quran juga ada satu surah yang tidak dimulakan dengan Bismillah. Surah apa? Memang ada surah mana? Ada surah Al-Bismillah. Masa nak buka serban? Ada. Okey. Tak apalah saya cerita. Kalau tanya pun sampai besok tak dapat jawab. Masa kita nak habis nanti. So dalam Al-Quran dia ada satu surah yang tidak boleh dimulakan dengan Bismillah. Dia mesti mula dengan A'udzubillah. Nama surah itu ialah surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Kalau cari dalam Al-Quran dia surah At-Taubah. Dan nama yang lain ialah surah Al-Bara'ah. Surah yang mana dimulakan surah itu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang
kafir, maka tak boleh dengan bismillah. Okey. Dalam Al-Quran yang saya maksudkan apa yang ada dalam Al-Quran ialah dari segi ilmu. Al-Quran menceritakan apa yang ada dalam Al-Quran ialah semuanya betul. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang tipu dan tidak ada yang rekaan. Sebab apa? Sebab selepas habis kita baca Al-Quran,